Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ini jadi isu apabila Dr. Rozaimi Ramli dia buat satu tazkirah sewaktu ayah Dr. Mazhar meninggal dunia. Kemudian datanglah satu polemik yang mengatakan bahawa Rozaimi Ramli dia tu larang talqin sedangkan dia sendiri buat talqin. Kata bid'ah, dia sendiri yang buat pala bid'ah. Kemudian Dr. Rozaimi keluarkan kenyataan bahawa itu adalah tazkirah di perkuburan, bukan talqin. Tapi yang jenis nak buat isu ni, mereka tak henti-henti nak buat isu. Cuma kita nak balik kepada dalil dan hujah. Jom kita kupas isu ini sebaiknya. Sahabat-sahabat, tazkirah dan talqin mempunyai perbezaan. Ada sifat tertentu untuk kedua-dua ini. Kita kena faham satu persatu. Maksud talqin dia terbahagi kepada dua jenis. Talqin sendiri ada dua jenis. Satu jenis mengajar orang yang sedang nazak mengucapkan dua kalimah syahadah. Yang ni kita sebut dengan tenang di telinga dia dengan ucapan La ilaha illallah. Yang ni sunnah. Semua ulama' bersepakat dengan kesunahan yang ni. Apatah lagi telah wujud hadis yang sahih sabit daripada Nabi SAW berkaitan tentang hal ni. Rasulullah SAW sebut, Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah, ajarkanlah orang yang sedang nazak menghadapi kematian untuk mengucapkan La ilaha illallah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan ulasan terhadap hadis ini dengan mengatakan ma'nahu man hadarahul maut wal muradu dzakiruhu la ilaha illallah litakuna akhiri kalamihi. Maksudnya orang yang sedang mendidatangi kematian, ingatkan dia la ilaha illallah supaya itu menjadi akhir ucapannya. Anda boleh rujuk dalam syarah Sahih Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih. Nabi sebut man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Sesiapa yang ucapan terakhir dia la ilaha illallah maka dia akan masuk ke dalam syurga. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud daripada Muaz bin Jabal. Settle. Ini jenis yang pertama. Semua orang faham. Talqin yang disunnahkan secara sepakat para ulama. Dalil dan hujah dia cukup kuat dan kita lakukan selalu. Jenis talqin yang kedua pula adalah jenis talqin yang tidak disepakati oleh para ulama, iaitu talqin yang ramai orang duk buat lah ni. Mengajak mayat setelah dikebumikan tentang soalan kubur. Ini adalah masalah khilafiyah. Ulama berbeza pandangan berkaitan tentang hal ini. Sebahagian pandangan ulama mazhab Hambali dan satu pandangan dalam mazhab Maliki membenarkannya, demikian juga mazhab-mazhab di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Manakala sebahagian mazhab yang lain, ulama-ulama yang lain tidak bersetuju dengan pandangan ini. Saya membaca satu fatwa daripada Darul Ifta Mesir. Mereka juga cenderung kepada pandangan yang membolehkan berdalilkan satu hadis Rasulullah SAW daripada Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah sebut, "Idza ana muttu fasna'u bi kama amarana Rasulullah SAW an nasna'a bi mautana." Amarana Rasul sallallahu alaihi wasallam faqal, "Idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitum turaba ala qabrihi falyaqum ahadukum ala ra'si qabrihi summa liyaqul ya fulan bin fulanah fa innahu yasma'uhu wa la yujib. Summa yaqulu ya fulan bin fulanah fa innahu yastawi qa'idan summa yaqul ya fulan bin fulanah fa innahu yaqul arshidna rahimakallah walakin la tash'urun. Falyaqul udhkur ma kharajta alayhi min ad-dunya syahadata la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama fa inna munkaran wa nakiran ya'khudhu wahidun minhuma bi yadi sahibihi wa yaqul intaliq bina ma naq'udu 'inda man qad luqina hujjatahu fayakunu Allahu hajijahu dunahuma. Faqala rajulun ya Rasulullah fa in lam ya'rif ummahu qala fayansubu ila Hawa ya fulan bin Hawa." Apabila aku mati, buatlah seperti mana yang kami disuruh oleh Rasulullah untuk lakukan selepas kematian kami. Rasulullah menyuruh kami melakukan sesuatu. Baginda mengatakan, apabila salah seorang daripada saudara kamu meninggal dunia, ratakanlah tanah di atas kuburnya. Kemudian bangunlah seseorang daripada kalangan kamu pada bahagian kepala kuburnya, kemudian sebutkanlah wahai fulan bin fulanah, Allah memberi rahmat kepada engkau tetapi kamu tidak menyedarinya. Ingatlah apa yang engkau keluar dari dunia ucapan syahadah tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu adalah
hamba-Nya dan Rasul-Nya, dan bahawasanya engkau redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi, Al-Quran sebagai panduan. Sesungguhnya malaikat Munkar dan Nakir kedua-duanya berpegang tangan dan berkata, marilah kita pergi kepada orang-orang yang telah diajar berhujah, maka Allah akan menjadi penghujah menjawab kedua-duanya. Seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, sekiranya ibu orang itu tidak diketahui, macam mana pula? Maka Rasulullah SAW berkata, nisbahkanlah dia kepada Hawa, wahai Fulan bin Hawa. Anda boleh rujuk hadis ini di dalam kitab Mu'jam Al-Kabir oleh Imam At-Tabarani. Pun begitu status hadis ini, ulama' berselisih tentangnya, adakah dia sahih ataupun dia tak sahih. Tetapi jika kita rujuk daripada sudut sanad, hadis ini memang ada masalah. Dalam sanad hadis ini ada Muhammad bin Ibrahim bin Al-Ala Al-Himsi yang merupakan seorang perawi dhaif. Muhammad Al-Himsi kata dia ni pencuri hadis. Demikian juga ada perawi bernama Ismail bin Ayyash yang ulama' kata riwayat dia hanya diterima jika diambil daripada orang Syam sahaja. Sedangkan hadis ini diambil daripada Abdullah bin Muhammad Al-Qurashi dari Iraq, bukan Syam. Banyak lagi kritikan daripada sudut sanad yang boleh dinilai oleh ahli-ahli akademik dalam bidang hadis. Sebagai penuntut ilmu syariah, saya pasti tidak akan menjadikan hadis ini sebagai hadis utama kerana ia lemah dan tidak kukuh untuk dijadikan hujah amalan. Sahabat-sahabat, talqin setelah kematian dalam bentuk ini adalah untuk mengajar mayat dalam kubur menjawab soalan-soalan daripada malaikat. Hal ini kerana mayat dalam kubur mendengar apa yang diberitahu oleh orang yang berbicara di atas. Talqin bukanlah mengajar kepada orang yang hidup semata-mata seperti yang kita fahami. Para ulama' membezakan antara masalah talqin mayat dan masalah memberikan nasihat yang disebut mau'izah dekat perkuburan setelah kematian. Sebab itu ia disebut sebagai talqinul mayyit, mentalqinkan mayat, bukan talqin kepada hadirin yang hadir di sekeliling, walaupun orang yang hadir juga mendengar dan mengambil manfaat daripada ucapan pembaca talqin. Jadi jangan kita tersilap menggunakan dalil. Bila kita sebut talqin, maka kita rujuk kepada talqinul mayyit, talqin kepada mayat. Bukan ambil sekali dalil-dalil tazkirah kepada orang hidup, dia campur sekali dengan talqin mayat. Adapun berkaitan tentang tazkirah, ia untuk peringatan kepada orang yang masih hidup. Rasulullah pernah memberi peringatan kepada sahabat-sahabat sewaktu majlis pengebumian di tanah perkuburan. Ada banyak hadis dalam bab ni, ada yang pendek, ada yang panjang, macam-macam. Imam Bukhari sendiri ada meletakkan satu bab dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dia sebut babu mau'izatil muhaddisi 'indal qabri wa qu'udi ashabihi haulahu. Bab seseorang muhaddis memberi peringatan nasihat di kubur dan rakan-rakannya duduk di sekeliling dia. Setelah itu Imam Bukhari meletakkan satu hadis yang panjang. Hadis tersebut juga ada dalam Sahih Muslim. Banyak hadis-hadis yang lain juga ada dalam kitab-kitab yang lain. Cuma dalam Sahih Bukhari, Ali bin Abi Talib dia cerita, dia kata kunna fi janazatin fi Baqi' al-Gharqad. Fa atana Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qa'ada wa qa'adna hawlahu wa ma'ahu mikhsaratun fanakasa faja'ala yankutu bi mikhsaratihi summa qala. Kami pernah berada di majlis pengebumian satu jenazah di perkuburan Baqi' al-Gharqad. Kemudian Rasulullah SAW datang lalu duduk. Kami pun duduk di sekeliling Rasulullah. Nabi bawa satu tongkat, lalu Nabi tikam tongkat tu ke tanah dan Nabi bersandak pada tanah, pada tongkat berkenaan. Kemudian Nabi sebut, ma minkum min ahadin ma min nafsin manfusatin illa kutiba makanuhu minal jannah wan nar wa illa qad kutiba syaqiyatan aw sa'idatan. Faqala rajulun ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal faman kana minna min ahli al-sa'adah fasayasiru ila amali ahli sa'adah wa amma man kana minna min ahli syaqawah fasayasiru ila amali ahli syaqawah. Qala amma ahli sa'adah fayuyassiruna li amali sa'adah wa amma ahli syaqawah fayuyassaruna li amali syaqawah. Nabi sebut tidak ada seorang pun daripada kalangan kamu, iaitu daripada jiwa yang bernyawa, melainkan telah ditulis akan kedudukannya di syurga ataupun dekat neraka. Demikian juga telah ditulis nasib dia buruk ke bahagia. Seorang lelaki tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau betul begitu lebih baik kami biarkan saja ia berlaku seperti mana yang telah tertulis. Kita tak payah buat apa-apa. Sekiranya kita termasuk dalam kumpulan orang bahagia, kita pasti akan membuat amalan orang bahagia. Jika kita termasuk dalam kumpulan orang yang celaka, sudah pasti kita akan menjadi celaka seperti orang yang beramal celaka. Rasulullah pun jawab, adapun orang yang tergolong dalam kumpulan bahagia, dia akan dimudahkan urusannya untuk beramal seperti orang bahagia. Demikian juga orang yang celaka, dia akan diarahkan ke arah itu. Ramai para ahli ilmu mensyarahkan hadis Sahih Bukhari ini. Antaranya adalah Imam Ibn Battal dalam syarahnya kepada Sahih Al-Bukhari. Ibn Battal yang meninggal pada tahun 449 Hijriah, dia sebut pada hadis ini menunjukkan
keharusan duduk di kubur dan keharusan untuk berbicara di sisinya berkaitan ilmu atau nasihat. Tidak ada masalah untuk memberi peringatan dan tazkirah ketika mana setelah majlis pengebumian. Seterusnya terdapat juga riwayat yang lain bahawa baginda pernah memberi peringatan kepada para sahabat. Antaranya adalah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala astaghfiru li akhikum wa sallu lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Rasulullah apabila selesai dari majlis pengebumian jenazah, baginda berdiri, kemudian baginda sebut, mintalah ampun untuk saudara kamu dan mintalah kepada Allah supaya dia mendapat ketetapan, keteguhan. Sesungguhnya dia iaitu jenazah itu sekarang ini sedang disoal. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud. Memberi tazkirah peringatan setelah pengebumian memang terdapat daripada amalan Rasulullah dan terdapat pada amalan ahli ilmu yang mensyarahkan hadis berkaitan bab ini. Mereka membenarkan. Dan yang pasti perbincangannya adalah perbincangan, bukan perbincangan isu talqin. Sahabat-sahabat, isu talqin dia adalah perbincangan yang berbeza. Satu cerita pasal talqin, cerita pasal peringatan kepada mayat. Satu lagi cerita pasal mau'izah yang mana dia peringatan kepada orang hidup. Dua benda ni dia tak sama dan dia perbincangan yang berbeza. Jangan kita duk samakan. Satu benda yang memang wujud dalam perbahasan para ulama, satu lagi juga wujud dalam perbahasan para ulama. Kedua-dua wujud tetapi cuma perbahasannya adalah perbahasan yang berbeza di antara satu sama lain dan ketetapan ulama, pandangan-pandangan ulama berkaitan hal berkenaan juga adalah sesuatu perkara yang boleh ditimbang. Wallahu a'lam. Sahabat-sahabat, dapatkan kitab Sahih Al-Bukhari yang saya duk sebut tadi, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari. Anda beli kitab Sahih Al-Bukhari. Saya dan juga tim saya dah terjemahkan Sahih Bukhari ini ke dalam bahasa Melayu Malaysia. Bahkan ada ruang untuk menulis, untuk buat nota di dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang kita terbitkan dengan 12 jilid. Moga-moga ia menjadi amalan yang berguna buat saya dan juga tim di hari akhirat kelak. Allahumma amin. Maklumat buku berkenaan ada dekat bahagian description. Sahabat-sahabat, adakah anda dapat serta ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika ada rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.